Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kuliah kelas kita dengan chapter pertama, asal keusahawanan. Okay. So, yang inilah lebih pengenalan kepada keusahawanan. Ada kalau nota ada Ada. Ikut chapter. Ikut chapter lah. Asal Dia pandai lawak tu. asal keusahawanan. So kalau di Amerika Serikat, kita kat sini nak tunjukkan bahawa kalau negara maju ni, perniagaan ni memang laju lah, cepat. Setiap 11 saat dia akan ada perniagaan baru. Dan kalau ikut peratanya, daripada 12 orang, seorang tu aktif dalam niaga. So definisi usahawan ialah perniagaan, awak highlightkan ada perniagaan baru yang sanggup menghadapi risiko. So kalau awak dinamakan usahawan ni, awak kena cipta perniagaan baru lah. Dia tak boleh sama tau. Dia tak boleh sama dengan perniagaan yang sedia ada. Kalau nasi lemak tu kena nasi lemak yang mesti lebih sedap ke, lebih murah ke kan, lebih senang orang dapat ke, lebih glamour ke, tapi seorang usahawan tu mesti sanggup menghadapi risiko dan ketentuan. Risiko ni contohnya ialah bankrupt ke, tak mampu bayar gaji ke, lepas tu nak kena beli bahan mentah, dan tak tentu tu kita kena sanggup hadapi risiko. Tidak, jangan tak payahlah berniaga, baik makan gaji je lah. Dan usahawan ni mestilah dia nak capai keuntungan. Dia mesti nak capai untung lah, nak maksimum untung. Maksudnya setiap yang dia buat perniagaan tu mesti ada keuntungan. Dia mesti target untung. Betul. Kalau tak, kita tak mampu, banyak benda kita tak dapat capai. Okay. Dan perkembangan melalui penafasian peluang, itu awak highlightkan. Okay. So usahawan mesti tahu dia macam bau ada. Kalau peluang, dia boleh ni, dia boleh apa, macam contohnya sekarang ni permintaan apa yang musim-musim Covid ni? Sekarang mas lah. Mas coverall, lepas tu apa tu, hand sanitizer tu. Itu internet banking, internet e-commerce kan. Itu peluang-peluang yang perlu awak teroka lah. So jangan kita jangan lambat lah, dan menggabungkan sumber-sumber yang tertentu. Menggabungkan sumber-sumber yang tertentu, maksudnya kita ada ni lah, sumber-sumber kita nanti kita belajar, iaitu terhad. Kita ada sumber-sumber yang terhad. So jangan layan semualah. Mana yang kita ada je kita dahulukan. Kita bermula dengan kecil dulu kan, dan mula dengan kecil dulu, jangan terus nak besar dulu. Jadi nanti sekatan je. Jadi awak kena buat bajet tau. Bajet selama 3 bulan kita anggap tak ada niaga, tak ada sale. So kita mampu tak bayar yang fixed overhead, gaji ke sewa. Ni contoh macam ni lah, Covid tu. Betul. Sebab kenapa tutup tu? Sebab tu tak dapat rolling duit tak dapat. Income tak ada. Patutnya dia dah foresee lah untuk 3 bulan. Patutnya orang yang masih sustain mesti dah foresee lah 3 bulan. Kalau tak niaga, dia mampu bayar. Sebab tu banyak yang tutup sebab dia tak ada jangkaan untuk 3 bulan. Tapi kalau macam company-company yang tutup sampai sekarang, tak terbang semua kan, pilot semua tak boleh lah. Kita memang tak boleh nak elak lah. So yang ini saya awak baca sendiri lah. Konsep usahawan ni, yang saya boleh highlightkan dia ialah ciri-ciri usahawan yang sebagai ejen. Kadang-kadang kita bukannya semua kita nak buat kan. Kita sebagai orang tengah, contohnya kalau kereta tu kita bukannya buat semua satu kan.
Mungkin kita tayar, kita import daripada guna apa nama, Import lah. ramai. Ada bateri, tak perlu kita buat bateri sendiri kan. So kita kadang-kadang memang sebagai orang tengah lah, kita tak buat produk contohnya, so kita tolong jual produk orang yang dah siap tu, kita jual pun mungkin juga Betul. Dan barang-barang yang boleh dipasarkan, pastikan barang-barang tu memang orang nak lah. Contohnya kalau yang orang tak nak sekarang ni lah, contohnya TV yang hitam putih lah, mana orang nak kan. Handphone yang lama tak nak. So kita pastikan barang tu memang ada market ni dan dia juga ialah pengambil risiko ekonomi. Usahawan lah pengambil risiko ekonomi. Maksudnya dia memang tak lari daripada apa, tak lari daripada risiko lah. Kita kena take risk. Kalau kita nak untung saja, tak nak ambil risiko, tak payahlah Dan kalau kat sini kita juga kalau usahawan ni dia kena pikul tanggungjawab, menentukan jenis perniagaan, bentuk perniagaan. Kalau macam staff ni, kita anggap contohnya staff ni kan, memang kita sendiri sebagai ketua yang tahu apakah peranan kita. Sebab staff ni memang dikata dia ikut kan, tapi sebenarnya kita yang mengarahkan apakah jenis perniagaan tu, bentuk barangan, saiz dan tumpuan pasaran. Siapa kita punya, kalau waktu situ saiz tumpuan pasaran. Kalau contohnya kat sini, kalau kat kampus ni berapa orang, kalau saiz maksudnya berapa orang kuasa beli dia. Belum mengambil kira ni tau, belum mengambil kira pesaing-pesaing dulu. So berapa orang yang biasa kita tahulah, yang kalau kat sini memang orang sini lah. Orang luar tak mungkin lah, ada pun 1% yang keringin sangat nak pergi campus ni kan. Kalau tidak, kita lalu je kan. Baik dia beli kat luar kan, sebab kat sini terhad contohnya. So kita sini memang dia takkan untuk pengambilan tu 1000 pelajar je. Memang kita sebenarnya kat sini ada yalah, kita target lah 1000 pelajar. Kadang-kadang tak capai, kadang tak capai kan. So kalau boleh banyak tak apa kan. Dan usaha pula boleh diwakilkan kepada pelaksana. Maksudnya kadang-kadang usahawan ni kalau bijak, macam orang yang dah kaya ke kan, dia ada bisnes lain ke, banyak cawangan kan. So dia akan wakilkan kepada orang yang dipercayai lah. And then ciri usahawan yang ni rasanya awak yang baca, pertama bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab lah. Kalau contohnya kalau ada apa-apa berlaku kat staff, so dia tak adalah lepas tangan. Yang kedua, mengambil risiko secara sederhana awak lakukan. Jangan terus terjun kepada peniaga-peniaga yang besar kan. So memanglah dia orang janji banyak macam kan, tapi sampai masa kita tak dapat nak pikul risiko tu kan. So tu yang saya kata tadi, kalau nak berniaga tu mulalah kecil dulu, dan dia akan skala yang sama, besarkan, tambah pekerja, tambah gaji, tambah hasil contohnya. And then berkeyakinan. So awak kena yakin, kena sentiasa yakin pada diri sendiri. So kalau contohnya awak sendiri tak yakin kan, macam mana pula orang nak yakin tentang produk tu. Jadi contohnya kalau awak cerita produk tentang boleh kuruskan badan, so saya pun awak cerita saya guna pun tak boleh kurus, awak tak boleh cerita lah. Sekarang ni ada yang diorang gunakan macam yang elektrik yang tambah kat perut, tambah kat tangan tu kan, produk fit. Itu sebenarnya tak berapa ni sebenarnya. Kalau ikutkan benda tu, kita kena exercise juga sebenarnya. Kena exercise, kena kontrol makan juga. Kalau benda tu karen kan, boleh efek pada jantung kan. So kita kena kita kena
yakin bahawa produk tu boleh berjaya, ataupun kita punya keputusan tu boleh, kalau konteks keyakinan ni lah. Yang seterusnya berkehendak maklum balas. Kita ni sebagai usahawan jangan lari lah, jangan orang call tak angkat kan. Bila mana kita dah jual, kita janji contohnya kan, kita janji bahawa nama barang ni boleh tahan selama setahun, tapi tak sampai setahun dah rosak. Kita pun dah tutup. Ada yang usahawan tu dah jual kereta contoh kan, esok dah tukar nombor handphone dia. Itu masalah. Dia sebenarnya lari pada. Jadi kalau orang macam gitu, macam awak kan, saya jual kereta kan, jadi saya jual kereta, lepas tu besok saya jual kereta second hand, besok saya tukar nombor telefon. Awak nak call pun tak dapat kan, kalau rosak apa-apa kan. Yelah, memanglah awak memang kata dah nama kereta second tu, dah nama kereta second memanglah rosak kan. Tapi kita nak jugalah sebagai pembeli nak juga mesti ada jaminan ni dalam tempoh sebulan tak ni. ada melampau sangat kan, sampai terus tak boleh ni. Jadi kita kena dapatkan respon lah. Walaupun mungkin kita kena berani lah. Apa-apa hal kita dengar, dan mungkin tak apalah, kena bayar tambahan ke kan, asalkan kita jawab. Jadi itu berkenaan maklum balas. Bertenaga maksudnya ialah awak ada ni lah, awak ada tenaga lah, sihat berbadan kan. Jadi orang lebih yakin. Bila bertenaga ni banyak kerja awak boleh buat, so untung boleh banyak. Berwawasan maksudnya ialah awak ada target, ada tuju, berkeupayaan mengurus. Ni awak like kan. Awak sebenarnya sebagai usahawan kena pandai mengurus. Contohnya ada berlaku masalah, so macam mana awak nak settle masalah tersebut, macam mana awak nak jumpa dengan pihak atasan, macam mana awak terangkan kepada customer, macam mana kalau contohnya pekerja tak ada. Bukannya mudah nak buat tu. So kalau boleh, kalau nak berniaga ni, awak sendiri tahulah berniaga tersebut. And then seterusnya menilai pencapaian. Awak kena tengoklah, contohnya awak kena tahu target jualan sehari, untuk short term, seminggu tengok balik, sebulan tengok balik. Jangan tinggalkan, takut nak menghadapi itu kan. So tengok balik. So kalau berlaku, kalau contohnya dah tak boleh nak go lagi kan, buatlah keputusan berhenti ke kan. Jangan stop, jangan awak tanggung kosong head. So ni ceritakan kelebihan memiliki perniagaan. Yang pertama, berpeluang menentukan hala tuju diri dan keluarga. Jadi awak boleh tahulah awak sebenarnya nak diri awak nak macam mana, keluarga awak nak macam mana kan. Kalau contohnya awak makan gaji je, mungkin itu je lah yang awak dapat. So kalau berniaga ni mungkin dapat lebih lah, besar ke kan. And then jadi mungkin bini tak payah kerja kan, so duit banyak. Yang kedua, membuat perubahan. So kalau awak berniaga, awak boleh suka hati awak lah nak ubahkan kan, missionnya kan, nak tukar motor mission, nak tukar produk. Kalau macam awak kerja dengan orang, macam mana ikut je lah, tak boleh nak ubah lah. Yang ketiga, mencapai potensi diri. Contohnya kalau awak berbakat, minat awak cukup badminton. Jadi kalau badminton, mungkin kalau awak ada kedai ada court badminton sendiri, so awak rasa puas lah. Bila awak rasa puas, awak rasa seronok bekerja, seronok berniaga kan. So seronok lah. And then mendapat keuntungan tanpa had. Keuntungan tanpa had maksudnya inilah. Ni bagus. Nasib baik saya tanya awak court tu kan, awak buka court tu kan.
Jadi kalau awak nak untung apa hal awak buka lah. Dulu zaman sebelum PKP kan 24 jam lah buka. Pukul pagi 3 pagi beri diskaun. Cuma Ada orang main dia pagi. Ada paling lewat pun 2 pagi ke pagi. Nak 24 jam buka orang kata nak dapat untung kan. So awak punya pasal lah, maksudnya ini kedai awak kan. Ya. Mungkin pukul 4 pagi ni makin murah lah. Orang biasa RM18 kasih RM4 ke kan. Biasa orang 2 pagi lah. Last pun Tak contoh lah nak untung sangat kan. Kita buat promosi pukul 4 pagi pagi sejam RM3. Kalau gitu mungkin ada orang datang ke lah. Dia tidur awal-awal jadi main. Nak dapat murah kan. So tapi kalau awak kerja dengan orang kan, mana boleh dia kata suruh pagi kan. Tak apa nak bayar gaji kan. Beri sumbangan kepada masyarakat dan dikenali. So jadi awak boleh duit banyak, awak boleh derma kan. Jadi awak boleh contohnya politik nak gunakan mungkin nak gunakan court tu untuk bermain kan. So mungkin awak mudah dikenali dan mungkin bila orang dah dapat jasa contohnya, dia takkan lupa, dia mungkin beri projek lain ke kan. Dan seterusnya melakukan sesuatu yang ini sama je lah, sama macam potensi diri tadi, sesuatu yang anda suka dan gembira. Tapi keburukan pula, apakah keburukan dia? Pendapatan yang tidak menentu. Ini yang selalulah yang kita takut. Sebab dia ada naik, ada turunnya. Cuba awak tengok nanti, kalau keburukan ni sebenarnya ada penyelesaian dia tau. Nanti awak cubalah saya tanya ni, awak jawab. Contohnya kalau pendapatan yang tak menentu, apa solution dia? Maksudnya kejap rugi. Biasanya kalau dah macam gitu, macam kita cuba yang lain lah. Contoh macam kata kita meniaga macam buka kedai sukan kan. Kedai sukan ni dia tak semestinya hari-hari ada orang datang. Dia ikut pada macam kegunaan juga. Macam contoh macam raket kan. Raket pun tak semuanya orang hantar repair, hantar betulkan tali ke. Bila putus baru dia pasangkan. Kalau benda tak putus, benda tu takkan ada orang datang. So jadi pun kita pun tak boleh nak mengharapkan duduk kat kedai je. So salah satu kita punya kita kena buat marketing lah. Kita kena hantar surat ke sekolah-sekolah, mana-mana kan. So tu sebagai kita punya income tambahan lah. Tepat lah, maksudnya mungkin awak boleh tambahkan promosi ke kan, mungkin tambahkan income lain kan. So untuk menambahkan pendapatan. Yang kedua, risiko kehilangan kesemua pelaburan. Mungkin duit awak habis dekat satu projek tu. Mana kita tahu, dah berlaku pun macam dekat ni kan, dekat macam PKP ni kan. Bila PKP ni kan, macam mana nak atasi semua dewan pun tak buka kan. So tak buka, jadi memang gaji pekerja memang tak payah lah kan. Macam mana awak nak hadapi ni? Pastilah dengan gaji yang kita kerja harian tu lah, kita rolling. Bayar pada pekerja tu tempoh yang tu, patut tempoh yang PKP tutup tu kita cakap dia memang tak ada kerja, memang gaji pun tak dibagi. Sehingga kita buka balik semula, baru kita akan start balik lah. Sama juga macam pengusaha bas. Kalau pengusaha bas pun sekarang bila PKP kan, bila sekolah tutup, diorang tak jalan. Bila tak jalan, bayaran untuk bas pun memang tak ada. So jadi maksudnya diorang rolling tu daripada duit gaji orang kan. So yang ni kita akan tambahkan pelaburan baru contohnya. Contohnya kalau ada seorang tu dia tak boleh jalan tu. So yang jalan dia tengok food boleh kan. Dia dapatkan lah semua jual makanan pula. Jual ambil dugan berapa banyak dia jual. Jadi kita tambahkan untuk side income, untuk cover yang tu. Betul. Yang ketiga, masa kerja yang panjang dan meletihkan. Macam mana? Macam tadi itulah yang saya cakap tadi, kita buka kita badminton tu kita sajakan, kita buka lagi. Biasa pukul 2 pagi kita upkan lagi pukul 4 pagi. Ini masalahnya orang tak nak niaga sebab panjang lah, masa panjang. Malas aku kerja sampai pagi. Apa cara dia?
Ya. nak mengatasi masalah ni. Macam kedai restoran, tak ramai Melayu kan. Macam mana nak faktor motivasi tu untuk ni, untuk mengelakkan ni? Buat promotion lah masa diorang makan tu. Mungkin kalau dari segi Awak sendiri yang rasanya terbeban dekat kerja yang panjang. ya, memanglah kalau kerja panjang ni memang meletihkan lah. Masa Macam mana cara nak elakkan? Masa nak elakkan ni, kita buat benda yang penting dulu. Kalau dari segi kerja lah, dari tempat kerja, mana yang penting dulu kita utamakan dulu. So benda-benda yang kita rasa kita boleh postpone tu, yang tak melibatkan benda tu mengganggu operasi tu, kita boleh tolak ke tepi dulu lah. So kita utamakan mana yang betul-betul yang melibatkan operasi lah. Maksudnya di sini awak kena ni kena buat pilihan ni senang. Yang ini awak kena atur masa lah. Jangan awak main kerja je, main 24 jam kerja tanpa rehat. So awak kena bagi-bagikan masa. So yang tak larat tu cari apa kerja, cuba part time ke kan, yang boleh awak latih kan, supaya benda ni kalau hari-hari okey, tapi dah hari-hari balik malam, badan awak pun tak stable kan. So jadi awak kena atur masa dengan baik. Kehidupan yang sederhana sehingga perniagaan berjaya. Yang ni awak kena ni apa maksud ni? Kebiasaan 3 tahun pertama sampai memulai hidup berjaya sederhana. Maksudnya dia kena berjimat-jimat lah. Dalam tempoh pembukaan tu, jangan dia tak boleh nak. Pasal bila ada keuntungan tu, duit tu kena masuk kat syarikat. Dia tak boleh nak. Biasanya kebanyakan orang-orang kita berniaga, ada keuntungan dia, dah keluar kereta baru, dah keluar ini baru kan. Yalah, kita tak sabar lah. Sepatut benda macam tu tak boleh dulu. Kita tempoh biasanya orang akan ambil masa 5 tahun. 5 tahun orang punya jangkaan tengok dia punya bisnes. Yalah. Tekanan kehidupan yang tinggi. So macam mana nak elakkan? Kita tahulah ni keburukan dia. Macam mana sebagai peniaga nak elakkan kehidupan yang tinggi, tekanan kehidupan yang tinggi? Dia kurangkan berbelanja. Berbelanja pada kadar yang tertentu, kadar yang maksudnya. Jadi kalau macam tekanan kehidupan yang tinggi ni, awak kena ni, awak kena sama je lah, bagi-bagikan masa supaya awak tak rasa stres. So masa untuk awak gembira pun kena ada kan. Dan mungkin kalau awak anggap kedai tu sebagai benda yang gembira kan, jangan awak rasa macam satu bebanan lah. Bertanggungjawab secara keseluruhan. So tadi yang ini keburukan dia kan. Awak kena apa, macam mana cara nak elakkan tu? Kerja atau sentiasa menyelesaikan masalah. Maksudnya dia sedialah menghadapi risiko apa yang bidang dia ceburi kan. Dia berani kan. So yang ini keburukannya. Jadi cara nak elak dia, awak kena itulah. Mungkin kita hari-hari kan kita punya masalah tu, kalau berkaitan dengan operasi dah ada orang kan. Jangan semua awak nak kena buat kan. So kena jaga staff lah supaya dia ada peranan masing-masing. Jadi tak bebanan pada awak seorang. Then tiada galakan. Tiada galakan maksudnya mungkin orang akan ni lah, orang akan pelekehkan. Betul. Apakah ayat-ayat yang biasa awak dengar? Biasa dia cakap ada pengalaman niaga ke, modal cukup ke kan. Apa tahu ke cara-cara nak berniaga tu. Tu biasa ke ayat-ayat yang biasa orang pandai berniaga tak kan. Kalau ni memang tak ada muka pun tak ada, kata memang tak ada darah orang berniaga. Keluarga kau pun sendiri memang tak ada darah berniaga. Jangan tak payahlah kau berniaga contohnya. Itulah antara
tiada galakan. Jadi macam mana nak ngelak tu supaya awak lebih ni positif? Kita jangan bercampur dengan orang macam tu. So kita orang kata jangan terikut sangat Betul. apa yang tu. Kalau yang baik awak Ambil. yang baik awak ambil betul. Mungkin betul dia kata. Kalau yang agak-agak awak boleh yang salah tu, yang teruk sangat tu, awak cuba ni lah, awak cuba kuatkan dan dapatkan orang-orang yang positif. Jangan cuba lari daripada orang yang negatif tu lah. Betul. Membakar semangat usahawan. So sebenarnya awak sebagai awak ni sebagai awak nak tajuk ni, topik ni untuk kenapa awak perlu jadi usahawan. Kenapa awak perlu jadi usahawan ni? So awak kena anggap usahawan tu sebagai pejuang. Macam awak sebagai tentera kan, kenapa dia bersemangat sangat nak berperang kan? Nak perang, kalau ikut kan tak boleh perang tak payahlah lari kan. Macam orang tahankan negara, macam orang zaman-zaman sebelum merdeka tu kan. Kenapa orang tu sanggup berkorban untuk tahankan negara kan daripada dijajah. Walaupun diri dia terkorbankan. So awak sebagai usahawan ni, awak kena anggap bukan untuk diri awak sendiri. Awak nak berniaga memang untuk negara ataupun untuk orang Melayu tu. Kalau tidak orang asing, orang Bangla ambil tempat untuk niaga sebut kan. Sekarang ni kan, macam sekarang ni lah, peniaga asing semua dibagi kebebasan niaga. Yang peniaga Melayu semua habis dikacau. Ya Allah. Kan? Itulah kalau kita ada semangat berjuang tu, jadi insya-Allah lah kita punya kaum Malaysia ni, bangsa Malaysia ni boleh jadi ramai businessman. So yang kedua ialah awak belajarlah subjek ni. So ni mungkin awak boleh ni lah. Ini awak rasa berniaga ni bukan kata awak nak tu sangat, awak nak berniaga full time, mungkin part time kan. Faktor demografi dan ekonomi. Demografi maksudnya kat Malaysia ni, kenapa orang asing banyak orang berniaga kan? Kenapa orang ramai nak berniaga? Sebab faktor demografi. Demografi ni kependudukan, ramainya pekerja, ekonomi bagus. So tu peluang berniaga tu besar sebenarnya. Keperluan tu ada. Sebab itu kita ni lah, macam contohnya yang macam court badminton tu kan. Jadi orang sekarang ni lepas PKP tu orang gian kan nak badminton kan. So memang itu adalah satu keperluan orang nak berpeluh ke, nak jumpa kawan ke, kan. Perubahan kepada ekonomi perkhidmatan. Jadi yang inilah maksudnya, yang ini sebab ekonomi perkhidmatan ni